wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin ucap berbanyak terima kasih kerana diberi peluang untuk berkongsi sedikit pandangan di majlis pelancaran The Greater Kedah pada hari ini. Saya ingin memohon maaf kerana tidak dapat hadir kerana saya agak kurang sihat dan dinasihatkan oleh doktor untuk tidak terlalu banyak bergerak buat masa ini. Namun, walaupun saya tidak dapat hadir, hati saya tetap bersama para hadirin. Kedah sudah pasti amat dekat di hati saya. Tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermain. Tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya, pelancaran Greater Kedah hari ini bertujuan untuk menetapkan hala tuju pembangunan negeri. Ia bagi saya adalah kesinambungan kepada perancangan memajukan State Government 4 ataupun SG4 yang kita lancarkan pada awal September lalu. Dalam lain perkataan, Greater Kedah tidak bergerak secara sendirian tetapi berkait rapat dengan usaha memajukan SG4 yang mana Kedah adalah salah satu daripada 4 negeri tersebut. Bezanya ialah SG4 bertindak dari atas ke bawah, manakala Greater Kedah bersifat dari bawah ke atas. Ia tidak bercanggah, malahan bersifat komplementari atau saling melengkapi. Kerana itu, usaha Greater Kedah ini perlu disokong dan diperkukuh kerana ia akan bersifat kontributif selain memastikan Kedah berjaya memajukan diri. Ia akan menyumbang kepada kejayaan SG4. Selain itu, kejayaan Kedah menjadi maju akan mewujudkan persaingan sihat di antara negeri-negeri SG4 yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun Kedah sering dianggap sebagai salah satu negeri yang agak ketinggalan berbanding negeri lain di pantai barat, ia memikul satu tanggungjawab besar terhadap kelangsungan Malaysia. Panggilan Negeri Jelapang Padi adalah satu gelaran yang datang dengan satu tanggungjawab yang besar kerana Kedah dipertaruhkan sebagai negeri pembekal makanan ruji utama buat negara. Ketika negeri-negeri lain berlumba menerokai perindustrian, Kedah perlu mempertahan pertanian, penanaman padi secara khusus demi food security ataupun keterjaminan makanan negara. Malangnya, penanaman padi dan penghasilan beras tidak memberi pulangan ekonomi yang tinggi dan lumayan bagi petani seterusnya untuk negeri. Jika boleh, saya sarankan inisiatif Greater Kedah mungkin mahu mempertimbangkan cara meneruskan sektor pertanian, khususnya penanaman padi dengan menggunakan pendekatan sistem perladangan komersial. Pendekatan ini bermakna pemilik sawah tidak lagi menanam secara bersendirian, tetapi mereka terkumpul di dalam satu kelompok besar dan diuruskan oleh pakar pengurusan pertanian. Pemilik pula akan kekal dengan pemilikan tanah yang dijadikan modal saham dalam aset padi yang didirikan. Seperti juga dengan ladang getah dan kelapa sawit, pendapatan dari ladang besar lebih besar dari sawah padi sendirian yang kecil. Ini memastikan
tiada tanah sawah terbiar atau yang memberi hasil yang rendah. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun Kedah telah sejak begitu lama dikenali sebagai negeri jelapang padi, ia telah berjaya memperluas dan memperbagaikan aktiviti ekonominya. Kulim High Tech Park, Kulim Industrial Corridor, 8 Special Economic Zone, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park wujud sebagai bukti pencapaian tersebut. Sekarang ini, Kedah didapati mempunyai Reserve Rare Earth Elements REE ataupun nadir bumi yang banyak yang menanti untuk diterokai. Yang penting sekarang ialah untuk pemimpin Kedah memastikan bahawa ia bukan setakat menjadi pengeluar bahan mentah REE, tetapi menyertai industri hiliran supaya hasil yang diperolehi berlipat ganda. Kesemua ini mempunyai keupayaan untuk menjadi pesaing bukan sahaja di rantau ini, malahan di peringkat global. Di samping itu, kita juga perlu diingatkan pencapaian Langkawi dari sebuah pulau mundur yang terkena sumpahan Mahsuri, kita tukar menjadi pusat pelancongan bertaraf antarabangsa. Ianya berlaku bukanlah semata-mata satu proses evolusi semula jadi, tetapi hasil dari perancangan teliti dan terperinci. Ini bermakna bukanlah sesuatu yang mustahil. Tidak ada sebab kenapa pantai barat lebih maju dari SG4. Tuan-tuan dan puan-puan, namun begitu, untuk memastikan kesemua blueprint dan perancangan yang disediakan mencapai matlamat, amat penting untuk pemimpin dan pelaksana mempunyai sikap amanah serta rasa bertanggungjawab. Kedua sikap ini akan memastikan pelaksanaan apa juga perancangan yang disediakan akan tercapai. Jika tidak, selain rasuah, proses birokrasi yang menyusah dan membeban akan membuat pelabur membawa pelaburan mereka ke negeri ataupun negara lain. Dasar yang digubal oleh kerajaan jika tidak dilaksana dengan baik oleh semua pihak, dasar tersebut tidak akan berjaya. Dari segi ini, penjawat awam sama ada persekutuan ataupun Kedah Civil Service perlu turut menyedari bahawa mereka juga merupakan pemegang amanah kepada usaha-usaha membangun negeri Kedah. Sikap dan peranan penjawat awam akan menentukan sama ada agenda Greater Kedah ini akan berjaya atau sebaliknya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri ucapan ini, ingin saya diingatkan diri saya dan juga hadirin sekalian bahawa Kedah ini sebuah negeri Melayu Islam. Sudah sampai masanya kita keluar dari kepercayaan bahawa dunia ini untuk bukan Islam dan akhirat itu untuk kita. Kita perlu menghayati tuntutan agama bahawa kita berhak di dunia dan di akhirat. Jika kita terima hakikat ini, kita juga akan sedar bahawa memajukan negeri kita ini adalah amanah yang wajib kita laksanakan. Kerana jika kita berjaya memajukan Kedah dengan acuan kita sendiri, ianya adalah kejayaan orang Melayu dan agama Islam. Dengan itu barulah kita boleh mengaku bahawa kita telah melaksanakan tanggungjawab kita kepada agama, bangsa
dan tanah air. Ini dituntut oleh Islam dan ia adalah satu ibadah. Terima kasih.